Salam satu Malaysia. Saya di kamar. Hari ni saya cuba tunjukkan apa yang dikatakan dengan trending zone. Macam mana kita nak trade trending zone dengan cara yang betul. Mungkin anda semua telah pun biasa dengan trending zone, dan saya tak kata cara anda bertrading itu salah, tetapi saya mungkin nak buat sedikit pemahaman supaya lebih jelas pasal trending zone itu sendiri. Yang pertama sekali, kalau kita tengok di sini berlaku sideway. Bila dia berlaku sideway dan bila breakout, dia akan pergi breakout dengan banyak lah. Dan daripada sini ada satu trending zone uptrend dan yang seterusnya ada trending zone downtrend. Kita kena ambil yang latest lah kan. Latest cakap downtrend di sini. Okay, ni kita punya trending zone. Dan kita cuba sukat berapa? 140 pip. Banyak 140 pip tu sangat banyak. Dan kita punya benteng pertahanan di sini. Bila kita cakap downtrend, kita punya trending zone downtrend, kita kena fikir sell. Kita tak ada ingat, kita tak ada fikir pun pasal trending apa major trend dekat W1, dekat weekly, monthly, kita tak ada fikir. Kita tengok pada H4 ni saja dah cukup sebenarnya. Trending zone yang ni tadi kita tengok 140 berapa tadi? Okey, 140 138 okey, boleh 135 pip trending zone bearish. Bila kita cakap bearish, kita kena fikirkan adalah uptrend, sell uptrend pula. Bearish kita kena fikirkan sell. okey, dekat situ. Dan kita punya benteng pertahanan kita ni kuat ke tak kuat? Kalau kita tengok agak tebal lah kan. Kalau tebal tak apa, kita letak stop loss kita ke atas. First, dia punya step adalah menetapkan stop loss dulu. Stop loss di belakang kita punya entry zone. Di belakang kita punya benteng pertahanan. Dan kemudian kita letak TP kita mesti kawasan sini. Kenapa stop loss di belakang dan kenapa TP di depan? Saya rasa semua orang pun faham kenapa. Di depan supaya senang kena, di belakang supaya susah nak kena. Itu saja beza dia. Dan kita teruskan dengan entry zone kita. Entry zone kita di sini. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Price sudah pun masuk dalam entry zone. Nampak? Bila dia masuk dalam entry zone, apa yang patut kita buat ialah buat sell. Di sini satu manual entry. Saya tambah dengan limit sell limit sell. Dan kita tengok apa yang berlaku. Okey, dia dah pun buka ke semua kita punya entry. Dan dia naik lagi. Ini berbahaya, nampak tak? Dua candlestick ini menunjukkan dia nak naik lagi kan. Ini adalah CIB. Kalau kita ada kefahaman tu, kita boleh guna lah. Dia nak naik lagi. Kalau dia naik lagi, dia dah membawa malapetaka kepada kita punya trading. Kita dah pun loss kan. Jadi kalau sini $1, $2, $3 kan, kita buat satu lagi limit sell dekat sini dengan jumlah $3. Kita campurkan tiga-tiga ni, dapat sini $1, $2, $3. Jadi dekat sini jumlah dia $3. Limit sell limit sell. Dan kita punya TP kita kena gerakkan mungkin di kawasan tengah-tengah entry sini. Mungkin dekat BE plus 1 lah, daripada situ. Okey, saya letak dekat BE plus 1. TP saya tukar warna lah. Okey, sekejap saya tukar warna untuk TP. TP warna purple. Okey, TP saya letakkan di
sini, supaya kita tengok apa yang berlaku. Okey, dia touch kita punya benteng pertahanan kita, nampak? Jadi dia berbahaya lah. Tapi kita tahu benteng pertahanan kita kuat. Kalau dia berjaya tembus, dia memang pergi ke SL. Kalau dia tak berjaya tembus, dia akan bagi kita profit daripada situ untuk kita recover balik kita punya loss. Okey, tengok. Okey, ada harapan. Okey, ada harapan. Dapat lagi harapan. Okey, dan TP dekat situ. Entry kita yang pertama untung satu pip, yang kedua dan ketiga untung sikit, dan yang recovery ni yang buat kita untung. Boleh nampak dengan jelas semua apa yang saya maksudkan dekat situ. Okey, dalam situasi macam ni, semua entry dah pun tertutup dengan recovery yang kita buat, dan kita dah ada pun entry zone yang baru, iaitu bullish. Nampak? Okey, bullish ada 136 pip. Jadi rugilah kalau kita tak ambil peluang. Ini adalah satu trending zone yang baru. Dan kita punya, kalau kita cakap bullish, kita punya trending zone, mestilah kita kena fikir buy. Okey, apa yang berlaku di sini ialah setup entry untuk buy. Ini kita punya benteng pertahanan, dan kita punya stop loss mesti di belakang benteng pertahanan. Agak kuat juga kita punya benteng pertahanan, dan kita punya TP mesti dekat kawasan di depan psychology area. Jadi tak payah tanya lagi saya kenapa dia di depan dan kenapa stop loss saya letakkan di belakang, kan. Dan price masa dah pun masuk ke dalam entry zone, dan dah ada rejection pun dekat situ. Okey, jadi kita tak payah buang masa, kita cuba buat entry buy dekat sini. Dan saya cuma boleh tambah lagi satu layer saja sebab entry zone kita dah hujung. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Dia turun, price tu turun dan menyentuh kita punya benteng pertahanan. Nampak? Dengan jelasnya kita nampak oh ni entry tadi kena tukar warna sorry, supaya berbeza tadi, kan. Okey, yang ni pun kenalah berbeza juga. Okey, macam tu itu entry Dan dalam pada candlestick yang kita nampak ni, dalam kita punya benteng pertahanan ni, kita dah nampak macam seolah-olah dia boleh tembus kita punya benteng pertahanan ni, betul tak? Jadi nampak benteng ni tak berapa kuat lah, kan. Kita kena buat sesuatu untuk kita punya entry. Jangan kita biarkan, kita buat sesuatu. Mungkin kita ubah kita punya stop loss di sini kerana kita mendapatkan bantuan daripada benteng pertahanan yang lain untuk selamatkan kita punya entry. Nampak? Itu yang kuat lah. Kalau gabungkan ini dengan yang ni, baru dia kuat lah. Dan stop loss kita ubahkan. Kalau dua entry tadi kita buat dengan 3% risiko, bila kita ubah kita punya stop loss ke sini, mungkin kita sudah pun menambah lagi risiko kita jadi 4% atau 4.5% macam tu. Dan situasi yang sama berlaku di sini. Kita kena buat recovery kita punya entry ni dekat sini, kan. Kita kena buat recovery, kita kena balas dengan buy limit dekat sini. Okey, buy limit mungkin bawah lagi. Okey, sini buy limit Kalau dia daripada sini dia naik dan kita akan cover balik kita punya
loss kita ni sekarang ni yang floating, dan yang ni saya ubahkan di sini, mungkin BE+1, bergantung pada situasi. Kalau tak kena nanti saya mungkin akan tutup secara manual lah. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Okey, dia tak buka. Okey, dia buka dia buka kita punya entry recovery ni. Nampak dia tembus kan? Tembus. Kalau kita punya SL kat sini tadi sudah pun kena. Dan kita tengok apa yang berlaku. Okey, ada harapan. Itu apa? Ada harapan kan? Dan kena ingat, saya pun baru perasan yang ni mungkinkah ini big candle. Ya betul, ini big candle Bila kita katakan ini big candle, kita kena ingat dekat 30-70 big candle adalah entry zone juga. Jadi dekat situ sepatutnya TP kita kena ubah dekat situ. Patutnya tadi kalau kita perasan, kita dah nampak lah yang dia berbahaya. Okey, kita teruskan. Silap kita dekat situ tadi kita tak perasan big candle ni. Kalau kita perasan ini adalah big candle, kita dah pun TP lah sebenarnya kan. Okey, tak apa. Kita teruskan. Sikit lagi nak TP. Tak nak TP lagi. Lagi TP, tak nak lagi. Sepatutnya dia dah TP tapi sebab kita tak menilai big candle tadi. Kita tak menilai big candle tadi. Kalau kita menilai big candle ni, kita dah BE dan dari sini ke sini sudah ada untung sikit, dan dua ni rugi lah. Jadi untung tolak rugi, masih lagi ada untung sepatutnya. Jadi untuk live nanti, kalau kita trading live, jangan sesekali kita lupakan pasal big candle. Ini satu kesilapan lah yang saya dah buat tadi. Kalau saya nampak, saya jelas dekat sini tadi, memang dah sepatutnya dah TP. Okey, saya teruskan. Okey, akhirnya dia TP juga kan. Tak apa, biarkan dulu. Saya tak nak cerita pasal yang tu lagi. Okey, sekarang kita dah pun ada satu lagi entry zone, iaitu buy bullish. Kita tengok adakah itu puncak. Belum lagi Okey, adakah itu puncak? Belum lagi. Okey, itu adakah puncak? Ya, itu adalah dia punya puncak. Jadi kita ada satu trending zone yang baru, yang agak besar dekat sini. Berapa pip? 140 pip. Itu satu yang sangat besar lah. Okey, kita teruskan dengan, bila kita nak buat buy, kita kena ingat benteng pertahanan kita boleh ambil daripada sini. Okey, itu yang kita nampak dengan jelas. Dan kita punya stop loss di bawah benteng pertahanan. Dan kita punya TP kita di situ. Dan kita punya psikologi area sangat nipis lah. Okey, sangat nipis. Dan saya buat 30-70 dah pun masuk. Dan kalau dah masuk, kita terus buat entry lah. Entry di sini, entry lagi, second layer, mungkin 3 layer, bergantung pada situasi Okey, kita teruskan. Okey, dia dah pun bagi kita profit untuk entry yang pertama. Dia masuk balik, naik balik, naik. Okey. Okey, sekarang apa yang berlaku ialah dia membuka ketiga-tiga kita punya entry.
entry kita tiga-tiga dia dah pun terbuka. Dan kita tengok apa yang berlaku. 1 2. Okey, agak berbahaya dan dia bagi untung 1. Kita nampak benda ni ini kalau kita gabungkan nampak macam dia nak, ni dah ada rejection kat sini. Dan yang ni pun, candlestick ni pun dah makan candlestick yang sebelumnya. Kita nampak macam ada harapan lah untuk dia naik. Okey, betul dia naik. Dan 2 candlestick ni kita tahu dia nak naik lagi. Betul, dan TP dekat situ. Jadi ini tak ada banyak masalah, sebab dia terus bagi kan. Dia tak ada bermain dekat, tak sentuh BP kita. Okey, sekarang apa yang terkantoi sikit. Okey, saya naikkan yang ni. Oh, kantoi. Sekejap saya tarik balik Okey, dekat situ. Adakah ini adalah puncak? Kita tadi dah terkantoi sikit kan. Kita tahu itu. Kita buat confirmation lah. Okey, ini baru kita katakan sebagai puncak. Dah terkantoi sikit tadi jadi kita dah tahu dah dia turun. Tak apa, kita kira. Okey, 81 pip. Ialah ini adalah satu entry zone lah. Dan trending zone ini adalah bullish Bila kita cakap bullish, kita kena fikir buy. Dan kita punya di sini kita punya benteng pertahanan. Dan kita punya entry zone di sini. Belum masuk lagi entry zone. Kita punya psychology area agak-agak tebal Okey, agak tebal kita punya psychology area. Jadi benteng pertahanan kita dekat sini. Adakah dia memadai? Tak cukup memadai Kita kalau nak letak TP dekat sini. Okey, memadai tak kita punya stop loss dekat sini? Dan kalau kita tengok sejarah, memang berbahaya kan. Jadi kita kena letak dia di sini. Di sini yang selamat tadi kan. Okey, dan kita tengok belum masuk. Okey, belum. Okey, dia dah masuk dah masuk. Kita boleh buat satu entry kat sini. Mungkin saya buat 3 layer dalam entry zone. Okey, dia bagi dan dia touch kita punya benteng pertahanan yang pertama. Okey, benteng pertahanan ni saya besarkan lagi. Okey, sorry, terlajak. Dah tahu dah sebenarnya. Yang saya nak cakap tu ialah bila dia touch, kita nak kena buat limit lah kat sini kan. Kita nak kena buat limit buy lah daripada sini. Dan kita punya ni kena ubah dekat tempat yang kita rasakan boleh sampai. Okey, mungkin di tengah-tengah, mungkin di sini. Yang ni jauh sangat kita jangan expect yang jauh-jauh dia boleh pergi. Jadi yang sini mungkin yang ni B+1, yang ni untung sikit, dan yang ni mungkin rugi sikit lah. Okey, kita tengok. Betul, kalau kita kat atas lagi pun kita dapat. Tapi penilaian kita waktu itu mengatakan okey, kena dan naik Dan penilaian kita waktu itu, kita rasa dia tak boleh nak lepas benda ni kan. Mungkin sampai sini je dia reject balik. Okey, jadi kita dah pun ada untung sikit dan ada yang BE+1. Daripada sini, ini untung sikit, dan ini rugi. Jadi dekat sini dah BE+1. Yang recover ini adalah untung sepenuhnya lah untuk kita. Dan adakah
candlestick itu membentuk big candle. Kita sukat. Ya, dia tak cukup sebagai big candle jadi tak boleh kira dia sebagai big candle. Jadi kita teruskan apa yang berlaku. Okey, dia naik lagi. Tahu itu adalah satu trending zone yang baru. Okey, mungkinkah itu puncak? Ya, itu adalah puncak dia Dan kita cuba buat lagi. Saya rasa kita punya TP SL masih di tempat yang sama. Dan ini adalah entry zone psychology area yang baru. Macam sama juga tempat dia. Jadi kita punya TP kita kena letak dekat sini. Dan SL kita kena letak dekat tempat yang sama. Kita tengok dia dah masuk entry zone ke belum. Oh, entry zone tak buat lagi. Entry zone di sini. Okey, hampir masuk lah. Tengok. Okey, dia dah masuk dan ada sedikit reject. Mungkin yang ni kita, tapi dia masuk tu agak kasar juga kan. Perlu ke kita buat buy? Jangan buat lah. Biar dulu, jangan buat lagi. Bahaya pula rasa. Okey, masih dalam pemahaman yang sama lah. Dia dekat tempat yang sama. Okey, masih dalam zona yang sama. 3 dah kat situ. 4. Jadi kita tahu dia sideway dekat dalam kawasan ni. Nasib baik kita tadi beringat. Sebab dia masuk dengan kasar kan. Dia masuk dengan kasar dan dia berlaku sideway. Daripada kasar ni tadi yang kita ingat kan. Kalau kita tak ingat, kita buat buy kat situ, mungkin penilaian kita silap lah. Sebab dia lepas tu sideway. Jadi macam mana ni dengan sideway ni? Kita bila kata sideway, yang ni dah tak relevan lagi sebab kita bila sideway, kita tak tahu dia akan breakout ke atas atau ke bawah. Jadi kalau kita tak tahu, kita jangan teruskan trade tu. Sebab kalau kita teruskan, sama macam kita berjudi kan. Kita tak tahu, kita trade juga kan. Itu kira berjudi. Jangan jadi penjudi ya. Okey, nampak? Betul apa yang saya sangka. Apa yang saya sangka tu betul. Dia tak tentu mana dia nak pergi dan dia turun ke bawah. Nasib baik dekat situ Okey, adakah ini dasar? Belum tentu lagi. Okey, itu pun belum tentu lagi dasar. Nampak? Dan dia dah naik. Daripada situ dia terus naik. Agak berbahaya entry ni. Kalau apa trending zone yang macam ni. Dan ini kalau kita nak kata Marubozu, dia ada banyak shadow pula, panjang shadow. Macam mana nak cakap? Biar dulu. Nampak? Disebabkan shadow ni, kita dah tak boleh nak baca. Sebagai dia Marubozu, nampak senang-senang dia boleh lawan. Okey, adakah ini Marubozu? Kita cuba sukat. Sekiranya dia Marubozu. Okey, betul dia adalah Marubozu 64 pip. Saya cuba ambil 30 hingga 70 entry zone. Dan kita tengok apa yang berlaku. Dia masuk dalam entry zone kita dan dia keluar balik. Okey, bolehlah kita entry daripada sini kan. Mana TP kita? Dekat mana TP kita? TP kita mestilah di sini kan. Di sini TP kita. Di kepala ekor Marubozu. Okey, dan kita punya stop loss kat mana? Stop loss kita mesti selamat lah kat sini. Itu pun semua orang tahu apa yang saya maksudkan. Ini adalah dia punya benteng pertahanan lah, walaupun kita trade Marubozu. Dan ini sebab dia dah masuk, kita trade dan kita tambah dengan limit kan. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Okey, mungkin terbuka atau mungkin tak, saya tak tahu. Teruskan. Okey, terbuka 2 dan terus TP.
Okey, faham tak apa yang saya katakan dengan trending zone? Bila trend itu buy, trend itu bullish, kita akan buat buy, dan bila trend itu bearish, kita akan buat sell. Tetapi sekiranya market tidak menyebelahi kita, gunakan lebihan stop loss yang jauh ni untuk kita membuat recovery. Okey, sekian saja dulu. Salam satu Malaysia.